Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pengurusi Speaker, saya minta lah diberikan laluan kepada kawan-kawan kita daripada Pakatan Rakyat di sini untuk 5 minit kepada Shah Alam dan juga kepada Ibu Barat. Yang sebelah sana ramai dekat sebelah bangunan. Saya hanya nak minta satu saja kepada kalau bagi masa di Speaker, saya mohon diberi peluang. Duduk Remang. Duduk dulu biar saya cakap, saya nak habis ni. Bagi peluang kepada Speaker. Lembang duduk. Selangor dah tak ada jalur. Pasal ambil di Kelantan. Jangan buang masa, duduk. Selangor tak ada calon ambil Kelantan. Okey, Datuk Pengerusi, saya nak sentuh satu je kepala maksud B48 dan P48. Apa yang saya lihat daripada bajet ataupun tambahan ini, bajet tambahan ini, bahawa ianya berjumlahkan sebanyak 1.2 bilion. Yang mana jauh, yang mana lebih banyak pada bajet asal yang telah dibentangkan pada 2010 untuk 2010 pada tahun lepas. Bajet asal 1 bilion sahaja. Jadi bagaimana perancangan satu bajet itu, bajet tambahan lebih banyak daripada bajet asal. Seolah-olah menteri ataupun kerajaan BN nasional yang ada sekarang tidak memikirkan bagaimana sesuatu bajet itu diperkirakan. Maksudnya mesti ada satu trend yang di study dan lepas tu akan satu projection, forecast dan sebagainya, maka dapatlah satu belanjawan itu. Tapi kalau belanjawan tambahan lebih daripada belanjawan asal, ini kerajaan apa namanya ni? Jadi nampaknya kerajaan flip-flop. Apa yang seolah-olah kata-kata patah Melayu, mahal rantai daripada beruk. Ni dia. Saya juga nak sentuh tentang separuh daripada bajet ini digunakan untuk program NKRA untuk miskin tiga dan IKC, dan juga untuk golongan miskin untuk mencuburi bidang pertanian. Saya nak tanya, apakah kayu pengukur dari segi pencapaian KPI dan NKRA, sama ada baru tambah banyak lagi kita kasih orang miskin duit tu maknanya kita berjaya, ataupun semakin orang miskin makin kurang kita berjaya? Jadi saya ingin penjelasan dari isu ini. Yang ketiganya, Datuk Pertua, saya juga nak menyentuh tentang wang yang digunakan untuk pemulihan dalam komuniti dan kos penerangan 586 pusat berkenaan. Saya nak tanya, siapa dan di mana pusat-pusat ini diadakan, dan apakah polisinya dan apakah konsepnya pusat ini? Seterusnya, Datuk Yang Pertua, saya juga nak bertanya tentang perbelanjaan yang digunakan untuk satu program persidangan First Ladies. Saya nak penjelasan di sini. First Ladies itu dirujukkan kepada siapa di dalam negara kita? Negara berbeza mempunyai lain konsep tentang First Ladies. Jadi saya ingin penetapan di sini, siapakah First Lady dalam negara kita Malaysia ini? Laluan. Okey, boleh. Terima kasih Datuk Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Ampang. Boleh ke Yang Berhormat Ampang meminta penjelasan apakah yang dimaksudkan dengan program First Ladies ini? Apakah kepentingannya kepada negara kita, dan berapa banyakkah kos yang telah digunakan untuk menjalankan program ini? Terima kasih. Dalam bajet tambahan ini, Titi Wangsa, sebanyak 24 juta. Jadi saya tak tahu lah apa program ni, whether it's a ball night or what, I do not know what is the program all about. Dengan izin. Rantau panjang bangun. Tuan 1 minit je. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Ampang. Saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat berkenaan dengan First Lady. Saya ingin minta penjelasan dengan Yang Berhormat dari segi perundangan. Siapa sebenarnya First Lady ini? Adakah dia isteri kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Ketua Agong, ataupun isteri kepada Perdana Menteri? Minta penjelasan. Saya tak tahu nak jelaskan, saya minta menteri nanti jelaskan. Mungkin Petu Pekan juga boleh bantu dalam penjelasan itu, insya-Allah. So jadi Datuk Pengerusi, saya juga ingin menyentuh tentang bagaimana ni Ampang, kalau boleh, saya rasa dia takkan beri timbalan Speaker takkan beri pada saya, lalu saya masuk mencelah lah ya. Ni berhubung dengan soal kaedah membuat bajet tadi, di mana persoalan bajet asal tu adalah kurang daripada bajet tambahan ya. Ini memang satu keanehan. Sambil itu saya merasakan bahawa kita ni dalam satu mungkin di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang baru, kita melihat satu kaedah yang agak aneh ya, di mana kita baru saja luluskan bajet pada baru-baru ini,
tiba-tiba yang untuk bajet 2010 ni ditambah pula, ada satu bajet tambahan untuk 2010. Saya nak tanya, mungkin Yang Berhormat Ampang boleh tanyakan kepada pihak Menteri Kewangan, adakah ini satu budaya baru di mana tiap-tiap 3 bulan kita nak luluskan bajet tambahan, dan sekiranya itulah kaedah yang nak diamalkan oleh pentadbiran baru Barisan Nasional. Nombor 1, ianya menunjukkan mereka ni memang tak tahu apa yang mereka lakukan. Nombor 2, ini akan membuka jalan untuk ketirisan dan kebocoran yang semakin menjadi-jadi. Hari itu Timbalan Menteri Kewangan, dia ada pertikaikan jumlah yang 28 bilion yang disebutkan sebagai ketirisan dan kebocoran. Dia kata datang daripada mana? Lepas tu Yang Berhormat Kota Belit, Kota Belud, dia kata dia kata itu daripada surat khabar, ya. Saya nak baca di sini. Saya nak baca di sini. Dah macam berucap ni, Ahmad. Tak, saya nak maklumkan kepada Ampang untuk nak tambah, ya. Saya nak bacakan daripada sini, daripada portal resmi perolehan, ya, e-perolehan Kerajaan Malaysia. Di dalam portal resmi disebut, ya, kerajaan sendiri mengakui kerugian perbelanjaan mencecah 28 bilion. Ini daripada portal resmi kerajaan. Lalu kalau kita ni tiap-tiap 3 bulan kita tambah bajet tambahan, tiap-tiap 3 bulan kita tambah lagi bajet tambahan, takkah itu menunjukkan bahawa sebenarnya kerajaan Barisan Nasional ini memang tak ada kontrol over the expenditure dengan izin, ya? Boleh Yang Berhormat Ampang tambah komen. Terima kasih. Saya amat bersetuju sekali dengan apa dikatakan oleh Shah Alam. Saya minta apa yang diucapkan tadi masukkan dalam sebahagian daripada ucapan saya. Dan saya rasa mungkin akan mengenai juga dengan Pilihan Raya Hulu Selangor ni, Shah Alam. Jadi banyaklah ikasih dan sebagainya, ya. Jadi Datuk Pertua, saya juga ingin sebut di sini bahawa saya mintalah Kementerian Wanita ini janganlah lebih obses dengan kerja rutin, dengan memberikan sumbangan dan sebagainya. Cuba tumpukan masa sikit tentang bagaimana nak meningkatkan hidup orang perempuan di Malaysia ini, bagaimana nak mertabatkan hidup orang perempuan di Malaysia ini dengan program-program yang ilmiah, pengetahuan dan sebagainya. Sedangkan program-program ini banyak yang tidak dapat dilaksanakan. Kesetaraan gender responsive budgeting masih lagi gagal dilakukan. Orang buat banyak lah. Apa ni lenggong ni nak cakap bangun? Baik Wan, bagilah. Sekarang duduk. Baru masuk duduk. Okey. Tak boleh macam tu, Ahmad. Tak ada masa. Ampang takut. Tadi coba. So, jadi apa yang Pertua? Nak bagi jalan, Jangan tarik keluar lah tengok. Ahmad dia tak bagi jalan, Ahmad. Kasih dia praktis bangun duduk. Selangor tak ada orang. Duduk. Learn to follow the procedure. Ahmad, jangan jadikan ini macam budaya baru, tak elok. Tak apa, pasal dia selalu meloncat-loncat macam jumping box. So jadi saya kasih dia jalan lah. Okey. Saya Datuk Betul, saya juga nak menyebut di sini agar satu program yang lebih mantap, ya, dikeluarkan oleh kementerian agar kita nampak bagaimana wanita-wanita, ya memang kita setuju beri bantuan kepada orang susah, okey, tapi itu hanya 10% saja penduduk kita yang dalam keadaan itu mungkin, tapi 90% wanita yang lain tu harus dibangunkan dengan program-program yang lebih membina mereka ke arah negara yang maju. Ini dalam Global Gender Index kita masih di tangga 101/130, jauh ke belakang daripada Afghanistan, Filipina dan sebagainya. Jadi ini harus dilakukan. Kita lihat bagaimana menteri-menteri masih gagal lagi untuk mempraktikkan gender responsive budgeting. Sedangkan saya mendapat maklumat dalam satu workshop telah diadakan. Gender responsive budgeting telah dimulakan pada 2001. Program pembedahan pada 2002. Kementerian Sumber Manusia, Kesihatan, Pendidikan dan Kemajuan Luar Bandar dan Pengajian Tinggi telah bersetuju untuk mengamalkan gender responsive budgeting, dan latihan-latihan telah diadakan pada Ogos 2004, 2003, 2005, 2007, 2008 oleh Intan, dan ada juga Treasury Call nombor 10 dan nombor 2 2004 dan 2007. Tapi kita lihat menteri masih blur lagi. Satu Malaysia, menteri blur. Jadi bagaimana wanita di Malaysia hendak dimertabatkan, tinggikan kedudukan mereka sekiranya inilah keadaan kita. Jadi itu dia Datuk Pengerusi, sekian, terima kasih.